Boss can see. No right. Sini bos. Right. Oke. Saya ada print out hard copy, ada yang setengah juga hard copy boleh ambil, ada yang macam lebih selesa dengan soft copy, saya dah share sembarang dekat positif group lah. Okay. Saya akan ada kalimat sedikit tentang orang-orang ini kerana dia akan digunakan dengan Augustus semua. Dia akan standardized bagi seluruh negara di hospital psychiatry. Terus ni kita pakai ni Hospital secretary. Okey. Apa sebab mereka kembangkan orang-orang ini dan monitoring ini kerana kita punya audit klinikal kebangsaan 2022 kita ada buat satu dekat semua negara punya psychiatric hospital dengan 2024 dua kali kita buat semua menunjukkan risk assessment dengan monitoring itu dia memangkas sangat rendah. Maksudnya hanya dapat setengah satu ada setengah dua sahaja. Satu dan dua maksudnya dia punya pencapaian itu lemah. And ada yang setengah dapat 3 dan 4. Majoriti dia lebih ada 5.6% yang punya hospital mencapai hanya 1 dan 2 sahaja. So yang kita audit kita asuhkan mereka detect apa yang isu-isu ada. Mereka yang ada isu ada tentang contohnya penilaian risiko. Ada setengah hospital yang ada standardized orang, so mereka tak buat risk assessment sebelum masuk kemasukan psychiatric ward. Ada yang buat tapi dia overestimated. And kita punya isu in the risk quotient charting. They never had that standardized charting format. So some of the hospital they never had the monitoring charting at all. So mereka tak buat. Ada yang buat, tapi orang itu berulang-ulang pernah bertindak. So mana satu orang satu sakit ada 2-3 kosong mereka buat 2-3 kali catat. Padahal actually satu punya juga boleh selesaikan sudah. And cara untuk catat itu tak konsisten juga. So they combine everything together. This is the original one, which is we currently use our risk assessment for RMF, and it is quite familiar for our medical officer. This original template actually is from our risk assessment from the Western Australia. Is dated by Dr. Khairudin, subsequently modified the all risk metrics and risk formulation and combined into one sheet. Started using in hospital Malacca since the of 2018. And subsequently, other hospital also use this forum as a risk assessment form. Currently, our hospital also use this type of risk assessment form. This is the current risk assessment form. Inside here, we assess different things. One is to cite risk. Second thing is risk violence. And subsequently one we will see that likelihood happen and we will combine become a matrix. Risk matrix formulation and then our management. Our current risk assessment form. So they launched the more form. 3 forms currently what we use. First, to start and sort and response risk assessment form, which means one form. This is assessment form that they got 3 things inside: to start and sort and assessment. And second one, this is our monitoring, our patient consultation, how we monitoring. We have to start and sort and risk monitoring form. And got one more aggressive risk evaluation. This one will be combined with the potential on execution. I will explain one by one after that. So they have a spot one.
For the first one, kita kenali sebagai saraf. Saraf, apa maksud saraf? Dia actually dapatkan daripada huruf pertama dari setiap perkataan. S-A-R-F, saraf. Risk assessment. Macam dia sangat nervous masa patient kamu unconscious. And suicide, assault, and risk monitoring for medical indicators kita panggil SARIN. SARIN. S-A-R-I-N. For the aggregation one, they make it simple with one address. NGT, and take the first one out and mati. So as a short form, saraf, sarin, address. Saraf. Saraf. Saraf is a single clinical tool which is designed to provide an objective assessment for suicide, assault, and risk among psychiatric patients. Risk assessment penilaian risiko bagi yang bersakit yang ada risiko bunuh diri, keganasan atau melarikan diri. Di saraf form adalah menggabungkan komponen daripada dua sumber utama. Pertama ialah kita punya risk assessment form yang previously one, which is developed by Dr. Khairudin, and also the second one combined is the exploratory risk assessment, which is initiated by Dr. Khairudin and his teams for the exploratory risk assessment in 2022. This exploratory risk assessment is actually initiated by Dr. Khairudin and currently used in UK. So basically, saraf is combined two things: risk and suicide and assault risk assessment combined with exploratory risk assessment. This saraf need to be mandatory for all the psychiatric patients. We need consider for inpatient management after admissions, which included those at hospital without inpatient service but need to refer other hospital for admission. Maksudnya, setiap pesakit, psychiatric pesakit yang dimasukkan dia perlu diisi risk assessment saraf pokok ini. Contoh, ada sesetengah hospital, mereka ada perkhidmatan psychiatric service, tapi mereka tak ada katil. So, mereka nak transfer ke hospital lain untuk memasukkan pokok. Mereka perlu buatkan risk assessment ini, saraf orang ini bagi mereka semasa mereka transfer. So it happened to us last time. Kita perlu transfer our patients kerana kita tak cukup katil, kita perlu buatkan saraf form juga. Dia boleh digunakan untuk penilaian risiko di jambatan, kecemasan atau di klinik. Kamu boleh guna jika semasa dekat kecemasan atau klinik. Itu tak semesti perlu buat. Jika rasa tak selama sikit saya nak discharge, saya rasa tak tunjukkan risiko dia rendah, kamu boleh buat dan discharge dengan ini. Ini tak semesti perlu buat, tapi jika masuk ke psychiatry, mesti buat saraf orang. Saraf diisi oleh pegawai perubahan. So saraf we charge MO and admitted the patients in the ward. Psychiatry will need to be filling the saraf form. This saraf form, once you fill in, once the patient discharged, you need to put in PhD because they want to become one of our audit criteria. All the psychiatric admissions need to be filling saraf form. So we go, we zoom in the form one. Okay. They have name, you need to fill in the name, IC, and the date. So they have a briefing a little bit about this saraf form, and subsequently, I think it's the same our INF form. Suicide risk assessment, they usually we do. They have a two risk factor. One is the static one, the other one is dynamic. This is not modifiable, this is modifiable. So if the patient has previous attempt, yes, says 1 mark. Or previous years attempt don't have, then it's 0. Dynamic one, if for yes, the mark is 2. So after that, you total out. See the level of suicide risk, either low, moderate, or high. If you have access, for example, patient is like if a situation stated to be 100 much, then you put the normal.
But Sarah not just for a pet for us, but still need to be go back to our clinical. If the patient come here because of suicide attempt or like suicide thought, patient given suggestion already, you can't interview. So back from clinical because of suicide attempt or suicide thought, like multiple time already attempt, so you still consider as high risk instead of you put everything no, but I put no, and I total out the mark actually very difficult. I put a no risk, no. So still go for clinical better. The second one is absorb risk assessment. I think the new one for us now is just add on here the ESCON risk assessment. ESCON risk assessment, the risk factor also got two, divided become two. One is non-modifiable, the other one is modifiable. Non-modifiable is like age, gender, legal status, involuntary emission, issue of ESCON, previous engagement, personality. Modifiable is like high risk to harm himself, high risk to harm others, or like on commanded hallucination, particularly delusion, poor compliance, poor insight, impulsivity, uncooperative, wonder behavior, direct or indirect indication of offending considered ESCON, and recent disagreement with clinical team, for example, request for discharge, but we decline the request, so maybe we have a risk of ESCON against it. Social environment factor, for example, worry of family safety, recent distressing visit by the friend or family, or like future detention in another sector. So you assess that you pick if is moderate and high, then it is indicated for as confident then you can put them. After you do the risk assessment for them, then you need to be in risk management for this. Then it is either indicated want to start suicide quotient or want to start ESCON quotient or want to start ESCON quotient. So once patient admit this, after the risk assessment, the quotient that is indicated to start, we will based on this quotient to start our monitoring on. So far, Sarah, any problem or anything want to ask? If don't have, then I move on to the SARI. SARI is a monitoring form. Basically, it is our ESCON quotient, ESCON quotient, and suicide quotient. Monitoring form. This one will be filled by paramedic or our staff nurse in the lab. SARI is merupakan cara pemantauan yang digunakan oleh para medik jurawat untuk memantau pesakit yang berisiko bunuh diri, bertingkat ganas atau melarikan diri. Dia menggabungkan tiga jenis risiko ke dalam satu pemantauan saja. Ini direkam dengan selaras, tidak punya garis panjang dua saja. One is our suicide risk management berkaitan dengan satunya dengan our management aggressive patient guideline. Kekerapan pemantauan ditentukan berdasarkan jenis risiko dan tahap risiko yang dikenal pasti. Contohnya, bagi suicide quotient. Suicide quotient itu dipantau pesakit setiap 30 menit. Dan kita berlakukan temuan hanya 3 soalan sahaja. Pertama, untuk menilai niat bunuh diri, ada cubaan bunuh diri atau halusinasi cuba bunuh diri setiap berapa jam. Maksudnya, setiap 30 menit kamu berbantau saja. Tapi setiap 4 jam kamu bertanya pesakit 3 soalan ini. Ada niat bunuh diri, ada cuba bunuh diri, atau ada halusinasi cuba bunuh diri. For the ESCON quotients, ESCON is the patient on ESCON quotient. Dia perlu combine kekerapan pemantauan itu tentu berdasarkan kita punya azas. Aggression risk evaluation sheet. Sama ada
Dia perlu setiap ini, setiap 30 minit atau setiap 4 jam. Tergantung kepada tahap risiko keganasan. So, either 30 minit atau 4 jam. For export quotient setiap jam. This one perlu diisi oleh para medik atau jururawat. Manakala keputusan untuk meneruskan atau memberhentikan quotient mentah ini hanya boleh ditentukan oleh gawat perkuatan atau pakar psikiatrik. Kita cumi dalam orang ini, kamu cari isi nama patient, IC, Alek, dan kamu titik patient on what quotient. Psych quotient ke, social quotient atau expert quotient. And quotient pemahaman ini dimulakan pada berapa masa bila. Selepas itu, kita anda kata patient ini on suicide quotient and stop quotient. So, suicide quotient setiap 30 minit. So, kamu titikkan setiap 30 minit. So, setiap 30 minit, kamu perlu isi dalam kamu order keadaan keseluruhan pesakit. Mereka A tidur, B tenang, C berdoa, D ikut arahan, E aktiviti lain, W bersak, X keliru, Y ikut arahan, Z dikendang maksudnya istirahat. Kamu akan isi dekat sini. Setiap 30 minit, kamu order memantau apa pesakit buat. Jika mengenai pesakit dengan tenang berbuat dengan pesakit lain, okey. B dan C. Perlu contohnya lokasi pesakit. L1 kat katil ke? L2 dekat atas ke? L3 common area. L4 ruang konsultasi atau tempat lain-lain. Bergantung dengan lokasi tiga gunung. Kerana satu kita common area medically. Kamu letak ini kita punya lain more. And positif juga kamu perlu isi positif atau negatif. Contohnya pesakit itu tengah tidur dan distress. Jadi kalau kamu punya observation akan A tambah dengan Z. Setiap 30 minit kamu isikan pemantauan. Lagi suicide quotient dan exhaust quotient. Setiap 4 jam kamu perlu temu orang pesakit. Tanya ada tak nak bunuh diri? Soalan suruh bunuh diri atau cuba bunuh diri. So, setiap 30 minit hanya tengok sahaja. Tapi setiap 4 jam bertanya. For XS1, setiap ada 30 minit atau 4 jam bergantung kepada dia punya tahap keganasan. Nanti kita akan explain tentang apa yang kamu tahap keganasan. Kerana quotient itu dia perlu bergabung dengan kita punya aggression evaluation form. Expert quotient juga setiap jam. Basically, orang ini sehari dia tak jadikan satu hari 3 shift sekaligus dalam satu pentas. Front and back. Setiap shift parameter yang bisa berisi dan dengan saya selepas shift habis kamu saya tanda tangan ada apa ulasan ini semua boleh tulis. Semasa shift itu ada boleh cek kamu perlu tulis juga. Semasa pukul berapa kamu boleh cek dia. Andai kata pesakit itu ada export quotient dengan suicide quotient. Mana tanya saya? Export quotient setiap jam. Suicide quotient setiap 30 minit. Saya akan ikut mana? Ikut yang beberapa yang paling pendek punya. So kita suicide quotient. Jika ada export quotient
esok punya setiap 4 jam. Tapi esok punya setiap jam. So, kamu memantau bersama ialah setiap jam. So, I think esok and inside, I think is normal. It's like usual kita buat. Tapi esok quotient sekarang dia menjadikan kamu perlu tambah kamu di derivation dengan aggressive risk derivation sheet. Orang-orang ini others diadaptasi daripada risk assessment of avoidance SKO. SKO buat this risk assessment avoidance ini sejak pada tahun 2013. Selepas itu, dia dibangunkan untuk menilai risiko keganasan dalam kalangan pesakit psikiatrik dalam untuk menentukan keganapan pemantauan esok quotient insari. So, kita punya keganapan esok quotient insari punya actually bergantung kepada kita punya aggregation risk derivation form. Either 30 ini atau 4 jam. Ini perlu ditetapkan oleh paramedik juga untuk setiap pesakit psikiatrik ditetapkan di bawah esok quotient. Faham ke? Maksudnya pesakit on esok quotient kamu perlu evaluate pesakit itu guna lelaki ini bertentukan pesakit ini pantau 30 ini atau 4 jam. Penelitian ini perlu dibuat semasa permulaan esok quotient dan sekali lagi pada akhir setiap shift untuk menentukan kegerapan pemantauan yang sesuai untuk shift seterusnya. So, dia boleh dari 4 jam dari shift ini, dia boleh menjadikan 30 minit tergantung kepada dia punya tahap keganasan. So, sekiranya tahap risiko meningkat dari tahap sederhana kepada tinggi, dalam shift yang sama, kegerapan pemerhatian perlu disesuaikan serta benda mengikut tahap risiko yang tinggi. Kerana sederhana punya tahap 4 jam sahaja. Jika tinggi punya tahap kelas setiap 30 minit. So, kita bagi contoh. Patient masuk esok quotient. Okay, kamu bila masuklah, kamu dapat pesakit itu. Kamu perlu buat aggregation risk derivation sheet. Pertama, patient ada dapat keganasan tak? Jika ada titik, dia beritahu kamu dia ada halusinasi menjual sumber cerita dia atau cerita orang lain. Dia mencabar kamu mempermudah titik satu lagi. Nampak dia berusaha tidak bekerja kami titik. Jumlah total dia dah 5. Termasuk dia tahap tinggi. Kerana risiko keganasan tinggi dia so dekat. Ini lebih 2. Maksud dia ini punya paramedik atau juga perlu memantau pesakit setiap 30 minit. So, selepas kamu habis shift lah, kamu pass over to your next story. Dia perlu memantau setiap 30 minit. So, sudah paramedik ini tengok, dia dah tidur tenang nak, dia dah boleh bekerja sama sikit. So, mungkin kamu hanya diuji pada paramedik sahaja, peningkatan berbahaya tapi yang tak ada keganasan semua. So, dia punya, so jika dah turun, total out, hanya pasal sederhana ini lebih 2 atau tinggi ini satu sahaja, sederhana risiko satu sahaja, menjadi sederhana. So, kamu punya penantang boleh menjadikan setiap 4 jam. Tengok ini ada star dekat sini. Jika ada star punya kriteria dekat sini, keganasan, halusinasi, mencabar, provokasi, dia tak pandangnya 2 mata. Dia 1 mata dah cukup untuk menjadikan tinggi. Hanya 1 diperlukan jika ada star punya. So, dia dengan risiko tinggi.
So titik dengan sederhana sama. Kamu boleh import ke folio. Suggestion kamu yang boleh beli ke folio. Dia bentuk macam sedation ke oral sedation macam jadi satu atau perlu tambah parental sedation. Bentuk tak ada feedback. Video masuk ke for doktor. So yang tinggi respon dengan sederhana risiko berbeza hanya observation punya kegerapan atau parental sedation atau oral sedation. Okay, jadi untuk function dia perlu buat dulu. Setiap shift. Ada apa-apa nak tanya tak? Sharing dengan atas. Bahasa situasi bersama dan kita cuba ditindak. Ada siapa tak bagi situasi itu dan kita cuba tindak. Hari mana? Sudah banyak. Patient ini admitted. Okay. MO semua saraf perlu isi lah. Kamu dapatkan saraf form sana titik. Pesakit ini perlu ada exon and exposure. So, arah ini nampak apa sekarang? Okay. Siapa nak start dulu? Cuba. Itulah because actually this one just lost. No. Anything that they work out, then they can figure it out. Anything they can do. Ada so this patient dah masuk ke ward. Stop and respond function. Respond and resort. So that means saya kena isikan di saring lah. Okay, so for my shift, okay, yang dekat atas yang demographic semua saya dah isi nama, IC. So my portion is respond and resort, tarik dan isi. Pemerhatian dimulakan tarik masa. So for my shift pagi, 7:30 AM. Okay, so keadaan patient sekarang sebab dia baru masuk ward, so Titik dulu. Dan kamu punya shift itu perlu kegerapan itu mana? saya punya adalah respond dengan assault. Okay, betul. ANC ABC should be Ya, LDC, expose, dengan lagi lah. satu jam. Okay. Okay. Exhaust function ASC. ASC ada 4 jam atau 30 minit. So, pada ini cukup. So dia datang ni. Jangan. This one. Yes. So dia akan beritahu dengan kamu punya dekat kamu punya staff atau kamu punya nasib itu kenapa saya 30 minit ke atau 4 jam. So, sincere. So, kamu tengok. Saya rasa setelah setiap pesakit masuk kita dah bagi injection. So mungkin kamu akan dapat dekat macam tenang muka dia sama atau macam tak tenang, ada sikit lagi meninggikan suara sikit, menggunakan kata-kata kasar. So kena buat address, kena buat salin. Okay. Then after that, so sekarang jika pesakit kamu dia nak address punya dia sederhana sahaja. Kalau sederhana, saya buat observation and 4 hours. Okay, so kita go back to Sarin nak. Sarin punya orang tadi kamu cakap apa? Sarin Eston quotient 1 jam. Eston quotient 4 jam. So sekarang pembantang kamu ialah berapa kerat? Saya kena ambil 1 jam. Betul. So kamu isi, masa 7.5 kamu dah isi, next 8.5. Yeah. And this is observations. So selepas itu ini perlu isi. Jika setiap 4 jam punya esok, kamu perlu isi setiap 4 jam. Mungkin 7.5 kamu buat satu, patient itu marah ke, ada ancaman lisan ke, ada ancaman digital ke, serang objek ke, serang orang, tak sampai ada.
Senang bagi ini je lah, kamu tak payah tulis banyak, kamu hanya tulis simpel saja. So next shift. Yes, Yana. Yana next shift kamu pass over, kamu dia sebelum kamu punya end shift kamu perlu apa? Yes, betul. Bagus. So kamu access banyak patient tak mampu sangat dah. Dia nak curhat dengan kamu lah, dengan nasa dah, dan mencabar provokasi hanya satu saja mencabar. So kamu rasa dia dekat ketulipan sebagainya. Dalam tinggi. Satu tak cukup. Jika mencabar memprovokasi satu tak cukup, dia menjadikan tinggi juga. So menjadikan tinggi apa yang kamu perlu buat? Betul. So kamu perlu inform doktor juga. Kerana dia mungkin perlu parental sedih. So ini kalau tinggi kita follow yang intervensi bawah, kalau sederhana dia intervensi. Jadi sederhana dengan tinggi ke intervention sama, hanya sedation dengan observation saja. So sekarang kamu hairstyling akan tukar menjadi 30 minit. Ya betul. So kamu punya shift petang start. Kamu akan titik juga lah. Titik. Kamu akan tulis saya punya itu dah tukar menjadi setengah jam. Satu jam. So kamu boleh buat setengah jam. Ya betul. Kalau justification lain nak panggil. Ya. So dia akan tolong kita in future jika patient macam keganasan kita boleh escalate sangat sikit. Kami malam dia. Shift malam. Sekarang shift malam itu bersakit itu semua tak tidur lah. Kita tenang dah. Kerana sedisi dah bagi dan juga setiap 3 dah. So kamu perlu apa? Dia tak semestinya perlu. Maksudnya jika anda buat kamu perlu tulis bukan berapa kamu buat. So dia observation kita dah buat agres ni. Kita dah tengok dia risiko dia rendah daripada tidur. So kita ini jadi 4 jam betul. 4 jam tu starting from my conducive tu. Same content 4 Ya. Dan sama juga. Once kamu menjaga 4 jam, sorry tu. tapi kamu tak boleh 4 jam mengapa? Malam. Ya, betul. Patient kamu ada escort function. So pasien perlu setiap jam. Escort function dia tak apa. Escort function Okay. Sorry, benda baru. So escort function dengan suicide function kenapa tak tukar? Okay. Assault dia. Dekat masih yang sama dia tiba-tiba agresif. Bagi contoh dia dalam yang perlu buatkan aggression punya atas punya evaluation kamu letak sana dan kamu tukar terus. Kalau dalam shift yang sama. Okey, tukar doktor. Ini bagi dia tak senang kita sahaja. Tapi jika kamu tengok dia boleh tak tukar, so kamu mungkin boleh tambah kolom dekat sini dan tulis okey apa yang kamu doktor pukul berapa dan daripada 4 jam menggantikan 30 tambah tik lah. Ya. Tambah tik. Saya akan tanya mereka boleh tambah tik ke tak, tapi saya rasa kerana dia ada mention tentang kamu tengok dia ada satu statement beritahu sekiranya tahap risiko meningkat dari pada tahap sederhana kepada tinggi dalam shift yang sama, kekerapan pemerhatian kamu perlu disesuaikan serta motif. Terus tukar. Yang 4 jam menjadikan 30 minit. Dan kamu perlu terus beritahu kamu punya terus tahu kamu punya MO. So at least dia boleh bagi parental sedation. Lepas itu kamu akan senang. Saya tenang sikit lah. Okay. So kita bagi, so shift ini habis tak? So kamu habis tak shift? So hanya shift pagi. Kamu beritahu dari function itu hanya boleh diberhentikan atau teruskan keputusan hanya diambil oleh kita punya pegawai perubatan dengan pakar.
So, bagaimana pukul 7? Doktor belum sampai pun. Kita sambung hampuan dulu. Kita sambung hampuan dulu. Okey. So, kita bagi situasi lain. Suicide caution patient. Patient kamu ada any satu patient, tengok doktor, tengok kamu ada suicide caution. So, itu nak teruskan? Suicide caution. Patient admitted suicide caution. Okay, kamu isi macam biasa. Okay, caution penting. Sebab penting dulu baru kamu tahu mana kamu apa. So, okay. So, silent caution hanya satu sahaja. Silent caution lah. So, kamu punya patient perlu setiap 30 minit. So, setiap 30 minit kamu isikan ini. Keadaan keseluruhan pesakit, guna simbol sahaja dengan dia punya lokasi bersama. Tapi, saya khusus tadi kita ada beritahu. Ya, setiap 4 jam kamu perlu temu kuat. Temu macam sebaiknya punya temu kuat tak payah. Singkat sahaja. 3 soalan. Ada niat dan pilih ini. Soalan 10 ini atau cubaan logik. Atau biasa. Bos kalau nanti saya dah tanya, dia cakap kan, video tu ada, saya dah mula jadi. SG loh. Tapi kalau masih perlu sambung, mantap. Mengapa? Ya, option itu harus boleh option, boleh dokter. Jangan lupa, kerana ada satu bentuk jelas ialah patient sampai patient mereka jalan-jalan tak ada perpantauan, so mereka start masa admission nak caution. Tapi kalau orang perpantau, sampai distress caution itu masih dekat sana lagi. Baik memang tidur. Ya, betul. And then baku setiap 4 jam perlu tanya dia. Dalam 3 benda ini, jika tak tanya kita tak tahu. Tapi tak payah panjang. Terus 3 soalan itu saja. Bagi ini orang punya banyak benda nak buat, tapi senang dia lagi hanya guna kok. Kamu kokkan saja. Maka tulis panjang-panjang. Tapi bos ni macam tak jadi kan? Aku dah pilih. Betul. Ini bagi esok. Ini bagi esok. Ini bagi esok. Ini bagi esok. Esok kenapa ada 30? Tapi ini kan 30 minit. Esok itu either kamu semantau 30 minit atau setiap 4 jam. Doktor Tiong, final lagi. 7:30 to 10:30 is 3 hours. But the follow-up day is 4 hours. Nanti 7 to 11:30 kan? Maksud lain lah. Aku lah kau ambil lagi mulai sini dah.
Negatif. Okey, ini salah. Jika pesakit tidur, kamu setiap 4 jam nak tanya dia tak payah. Jika dia tidur. So maksud saya rasa itu maksudnya saya setiap kali jumpa semasa shift malam. Malam itu jika kamu dokumentasi patient ini semua tidur. So, dia tak sana tak boleh. Kerana patient tidur. Ini adalah sekali sedikit. Kalau doktor yang hantar tu, polisi tu, dia tidur. Yang tak negatif tu tak boleh juga. Ada satu situasi ada. Dia kena distract. Patient kena distract, dia untuk tidur juga. Ada satu form. Maksudnya kolom bahagian negatif tu dia tak perlu isi lah. Kalau dia Positif negatif hanya dia nak tunjuk kepada kita behavior bersakit sahaja. Jadi jika kita bersakit positif punya, so tak mungkin ada negatif lah. Tapi ada juga serana dia distract. Dia distract dia keluar. ditekan lah, ditekan tadi. Jika kamu tulis jika kamu tulis behavior itu, pesakit itu tidur, jangan nak pergi tulis C juga. So ada tak mungkin ada C. Bos. Kita dah tulis form ni. Kadang-kadang dia tidur. Boleh lagi tak? Kadang-kadang dia tidur. Apa yang dia jadi pasien? Kita tulis. Laporan dalam tahun. Saya rasa setiap shift kamu ada laporan. Itu perlu tulis saya rasa kerana itu satu polisi penilai yang punya tugas itu tak. Setiap shift perlu ada laporan. So itu kamu continue. So kerana ini hanya Macam ni kan, kurang agresif kan. Kalau macam si malam, contoh patient tidur lah kan. Tapi kalau macam waktu round pukul 2, pukul 3 patient bangun, waktu agresif, dia tak nak suka apa, kita add on ke? boleh add on. Nanti saya tanya mereka, tapi boleh add on saya rasa. Kerana dia cakap shift tak sama, jika dia dah tukar, dia punya nilai itu dah tukar, kamu punya kegerapan pun tukar. So part yang tidur ni kita nak kena tukar tu. Kamu boleh tulis kau berapa tu tak. Maksudnya tukar agresif itu kita buatkan kerana nak tengok dia punya tahap kepanasan. Macam mana kita nak mak? Contoh awal shift tu dia tenang kerjasama tidur. Tapi in the middle cantik lah dia tu kan. So in the middle of shift tu nanti dia tukar. Dia jadi ganas ke hallucination ke. Macam mana kita nak titik yang mana first, yang mana second, yang add on. Tak ada kan yang ini. Kita akan tahu end of shift dia bukan ni waktu ni kan. Tak payah lah. Ini kan early ke? Kalau macam itu Next, kalau Benda ni baru kan? Baru kan? Baru kan? kalau kita macam Tapi kau faham kan yang ini kan? Kalau kita buat end of shift, tapi sebab kita nak tentukan dia 30 minit ke sejam ke sejam. Tahu dia end of shift. Saya rasa saya faham kamu punya concern tentang dia punya keganasan itu tidak. So saya perlu melakukan dengan education dan education untuk menunjukkan kita juga. Jadi saya sorry tak ambil. Maybe everyone it is now in everything you are not sure do the book. Then after that, if I can answer, I help to answer. If cannot, then I'll feedback to the internal audit team what is the right way for us to do. Boleh cuba start. Boleh cuba start. Cuba start minggu depan. 1 minggu itu kita cuba. Jika ada apa-apa soalan,
Dan kita beritahu saya boleh feedback kepada jawab kamu semua. Dan bulan 8 memang akan guna. Ya. Karena kita tidak akan audit bulan 11. Ini bagi kita 3 bulan untuk Macam yang orang agres tu kan, nak tahu isi ni awal mesti masuk. So kita nak tak banyak kalau Terima kasih diucapkan kepada Dr. Joel Fang pada sesi ini tadi. Di mana ini akan diteruskan dengan sesi drug talk daripada Bohler. Untuk itu, majlis mempersilakan Miss Chong Sui bagi menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormat ini dipersilakan. You have to use easy course stage. then we can connect to yours, and then we also have a pointer lah. So, oh yeah, you give me the pointer, I can put in your one as well.